الله 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 يا الله 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 يا الله 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 يا الله. Sambung ni. Tengok slide ni. Okey, pagi ni kita baca kitab Muhimmah. Tapi nanti kita nak tengok slide ni. Ya. Okey. Orang perempuan ke, orang lelaki ke, dia kena biasa baca hadis ni. Ya, boh? Ustaz, kalau slide Ustaz, ni yang sambung mentaati suami Ustaz, belum lagi Ustaz. Oh, tu belum habis Belum habis, mentaati suami. Okey. Yang keempat, okey. Okey. Yang keempat tak baca lagi. Tak baca Ustaz? Okey, yang ni. Ya, betul. Berkata Abdul Rahman Auf. Abdul Rahman Auf ni sahabat yang paling kaya. Mak dia terkenal. Dalam kitab-kitab disebut mak dia sebagai salah seorang yang apa? Beritahu sejarah lah. Mana karya dia budak Abdul Rahman Auf? Nama surah Abdul Rahman Auf. Sambut kelahiran Nabi. Mak dia salah seorang yang Sambut kelahiran Nabi. Menyambut kelahiran Nabi. Menyambut kelahiran Nabi. Satu orang yang menyambut kelahiran Nabi ni, pembantu dia ialah mak dia. Mak Abdul Rahman Auf ni. Abdul Rahman Auf ni orang yang sangat kaya. Orang sangat kaya. Maka dia kata, dia dengar Rasulullah bersabda. Tu yang kita baca tu. Jika seorang wanita, dia berbuat pada dia 4 perkara lah. Kalau kita simpulkan bahasa dia gitulah. Dia buat 4 perkara. Lepas tu saya cakap dah 4 perkara ni ambil perhatian betul-betul. Terutama seorang perempuan. Ambil perhatian betul-betul. Faham betul-betul. Buat sungguh-sungguh. Tahu ilmu dia macam mana. Tahu rukun dan syarat dia. Kalau ibadah itu ibadah khusus. Maknanya ada 2 ibadah khusus kat sini. Satu puasa, satu solat. Satu solat, satu puasa. Ini nama dia ibadah yang khusus. Yang khusus. Kalau ibadah khusus, lawan dia ibadah umum. Ibadah umum ni jaga kehormatan ni ibadah umum. Ibadah khusus ni dia ibadah yang direct. Ni puasa, ini solat. Saya cakap semalam lah, dia dah ulang semalam. Setiap kali dia cakap, solat ni belajar betul-betul, definasi, waktu-waktu, pembahagian waktu dia macam mana, syarat wajib dia macam mana, syarat sah dia macam mana, sunat dia macam mana, pembatal dia macam mana, makruh dia macam mana, syarat atau rukun dia macam mana, syarat qabul dia macam mana, syarat sempurna dia macam mana. Semua tu kita belajar lah. Beza-bezakan syarat rukun dan syarat wajib, beza-bezakan rukun dengan fardu, solat musafir macam mana, solat qadha ni macam mana, apa hukum solat qadha macam mana,
solat sunat macam mana, rawatib macam mana, macam-macam lah. Duha macam mana, waktu dia macam mana, bilangan rakaat dia macam mana, doa dia bagaimana, witir bagaimana, minimum dia berapa, kesalahan dengan utama macam mana kira, berapa maksimum dia berapa, doa dia apa. Banyak je nak kena pelajari je. Solat Jumaat macam mana, solat jemaah macam mana. Itu semua dia, itu nama dia atas satu nama solat. Puasa bagaimana, rukun puasa macam mana, pembatal puasa macam mana. Itu atas nama puasa pula. Yang kita dah cerita. Menjaga kehormatan ni bagaimana, aurat ni bagaimana, dengan perempuan Islam bagaimana, dengan perempuan kafir bagaimana, dengan mahram bagaimana. Ada dia punya ruang lingkup yang dia kena belajar. Kenapa? Ini kunci syurga. Dengan lelaki dalam solat macam mana, dengan lelaki yang bukan mahram macam mana, pendapat ni kata apa, pendapat ni kata apa, nak keluar dari khilaf macam mana. Kalau kita tak tahu, macam mana nak dapat kunci? Macam mana nak masuk syurga? Tak tahu. Orang tanya aurat perempuan Islam dengan perempuan bukan Islam macam mana? Macam perempuan Islam lah, tak sama. Aurat dalam semayang dengan luar semayang, kitab kata macam mana? Sama lah, tak sama. Walaupun ada pendapat kata sama. Suara ni ada yang kata aurat, ada yang kata tidak aurat. Macam mana suara ni dia kata aurat, macam mana suara dia kata tidak aurat, macam mana. Itu semua nak tahu lah. Itu semua melibatkan, apa dia kata ni, dia katakan kehormatan diri dia. Dan dia bertanggungjawab atas memelihara kehormatan diri dia. Jangan orang ceroboh, jangan orang rosakkan, jangan orang mempermainkan. Dan dia juga mungkin tunjukkan watak dan penampilan yang dia seorang Muslim, seorang Muslimah, dan dia tidak sekali-kali reda jika watak-watak kehormatan ini dipermainkan. Dia kena tunjuklah watak tu. Betul tak? Kalau orang nampak kita lah, walaupun zahir batin kita orang tak tahu. Orang nampak kita tudung labu, orang nampak watak kita baik, orang nampak watak kita pun kita tak bercakap dengan lelaki. Kita tak bergaul dengan lelaki, bergaul yang tidak perlu, kita tak buat. Ingat lelaki berani ke nak urut tangan dan kita salam. Walaupun dalam majlis rasmi. Betul tak? Sebagai manusia biasa. Sebagai manusia biasa, ingat lelaki, dia nak ke urut tangan dan kita salam. Tak berani. Dia tak berani, dia segan. Itulah manusia, dia rasa segan itu. Kalau yang nampak kita ni pakai pun lebih kurang walaupun pakai tudung. Tergelak sana, tergelak sini depan lelaki. Nampak lincah. Nampak lincah betul. Nampak lincah. Rasanya kalau dia first time jumpa kita, dia nampak kita 2-3 hari macam lincah dalam khusus. Katakanlah dia jumpa kita, orang introduce kat kita. Ni kita ni pangkat waktu perempuan. Ini pengurus besar ni. Pengurus besar. Cawangan Kampung Keruak. Nama tempat kerja di Kampung Keruak. Ini pengurus besar ni. Ceruk Tok Kun. Dah. Dia di cawangan sana, Ceruk Tok Kun. Dia dapat kita sebelum ni memang nikah. Bergurau dengan lelaki. Jadi kita rasa lah. Dia ni lelaki profesional lah. Daripada bidang career kan. Rasanya dia akan urut tangan tak? Tidak. Lelaki ni. Ya, Ustaz. Bila dia tengok perempuan ni lincah, perempuan ni boleh bergaul dengan lelaki, bercakap dengan lelaki, bergurau dengan lelaki. Dia takkan malu untuk urut tangan. Apa dia kata perempuan ni? Itulah itu dia
dia ulur tangan tu atas sakaan dia, dia kata perempuan ni boleh accept tangan dia. Tapi, kalau dia tengok perempuan ni penampilan pun, Kak, tutup video Kak. Tutup video. Rawiah, tutup video. Tak pakai tudung tu. Tutup. Nampak baju kelawar tu pakai tutup video. Ha. Tapi kalau dia nampak kita, dia nampak kita ni sebagai seorang muslimah dan penampilan kita ni pun nampak asing, macam asing lah. Nampak menongkak arus daripada perempuan lain. Walaupun kita ni tidak show off, nampak terpencil ni, tak apa, dia akan malu untuk ulur tangan. Betul. Sama juga macam perempuan. Dia nampak lelaki macam lebay je, dia pun segan ulur tangan. Sama macam kita masuk kapal terbang. Tengok kita masuk kapal terbang kan. Pramugari ni cakap apa? Welcome. Welcome aboard. Good morning. Welcome aboard. Ni paling kurang dia cakap perkataan ni. Dia duduk kat pintu tu, bagian masuk tu dia duduk. Good morning, welcome aboard. Good morning, welcome aboard. Welcome aboard. Kita sekali good morning dia nampak kita pakai serban. Assalamualaikum, welcome aboard. Welcome aboard. Kenapa tiba nampak kita dia kata Assalamualaikum? Kenapa orang sebelum ni dia kata good morning, welcome aboard, good morning, tapi dia kok Assalamualaikum pula, dia suka perkataan dia. Kenapa? Dari penampilan Ustaz. Penampilan. Yes. Itu jawapan dia. Walaupun yang pakai kopiah ni, yang pakai serban ni belum tahu dia lebih baik daripada orang-orang yang depan ni. Yang pakai tie, yang pakai kemeja, yang pakai baju biasa. Betul tak? Tapi tindakan orang lain, dia tidak menilai daripada hati kita. Malaikat pun tak tahu hati kita macam mana. Tapi dia menilai daripada penampilan kita. Walaupun tidak diajar dalam kursus-kursus pramugari, ada tak sini bekas pramugari? Ada? Bekas pramugara? Bekas. Bekas? Ya Ustaz, ya. Pramugari Ya, ke ya. apa? Kat terbang apa? 777. Boeing? Ya. MAS lah. Okey. Kan saya cakap kan, dia ajar bisalam ke dia ajar good morning? Good morning. Good morning, betul. Walaupun orang itu pakai kopiah, pakai apa, tak dikata, okey kalau pakai kopiah, kau kata Assalamualaikum. Tak. Betul tak? Tak diajar kan? Betul. Tetap dengan Betul Ustaz, perkataan betul. good morning. Tapi kenapa bila tiba-tiba kita nampak je orang ni pakai kopiah, kita nampak je orang ni, tiba-tiba kita kata Assalamualaikum. Sebab penampilan. Betul. Kenapa MAS ni terbang, pramugari dia, bukan pramugari yang ada. Dia ambil pramugari yang pakai tudung. Kenapa? Bukan pakaian yang asal. Kau terbang yang pergi haji. Kalau terbang pergi haji kan, kalau tabung haji buat kan dia semua ni orang pergi haji. Betul. Dia macam sewa khas lah. Semua tu orang pergi haji. Betul tak? Kenapa pramugari dia ambil pakai tudung pula ni? Kenapa si pramugari pakai tudung? Kenapa? Sebab kalau terbang ni, Bawa orang pergi haji. orang pergi haji. Kita. Kalau kau terbang ni bawa orang pergi piknik ke Australia, pramugari ni pakai Pramugari Brunei je tudung Ustaz. saya kata Malaysia lah. Skirt pendek. Kalau kau terbang ni pergi piknik ke Australia, pergi melancong kat Medan, pergi Vietnam, pramugari ni macam mana? Kenapa tak letak pramugari pakai tudung? Macam orang pergi haji. Dia kata dia pergi piknik. Dia bukan pergi haji tengok. Tengok nampak Nampak tak? Nampak tak? Tak fahamnya. Tak fahamnya mereka. Tak fahamnya mereka.
Dan kita nampak pramugari yang pergi haji ni bukan pramugari yang dia ambil bukan bekas pramugari saya rasa lah, sebab nampak umur pun dah macam dah tua sikit. Mungkin orang grounded ni dia ambil yang bekas-bekas pramugari ni dah turun grounded kerja kat bawah, diterbangkan untuk bawa orang pergi haji. Saya rasa lah dia nampak daripada muka-muka ni nampak macam dah tua sikit. Tak tahulah sebenarnya apa. Betul ke? Betul. Betul kan? Betul kan? Dia ambil pramugari bekas-bekas yang dah kerja kat bawah kan? Bukan Ya, dia ambil betul. pramugarinya asal yang comel loteng, yang mulik-mulik, yang pakai baju nampak pinggang kecil macam kerengga tu. Dengan kain terbelah. Nampak? Nampak tak pahaman yang salah dari segi agama ni? Apa tak dibiarkan perempuan ni menjual kehormatan dia dengan kain terbelah? Kalau jalan kat airport tu halal haram, halal haram, halal haram. Dia buka je, melangkah je kain terbelah. Bila jalan gini tutup balik, belah balik, tutup balik. Tak tahulah punya seksa nak berjalan, tak tahulah. Mungkin sebab ni lah agaknya Allah stop perkembangan Islam. Ada lah perkembangan, bukan tak ada. Mungkin sebab ni agaknya bisnes perkembangan ni lingkup. Walaupun kita kata sebab COVID, hakikatnya Allah yang stop. Kenapa? Itu sebab dia. Ustaz, betul. Banyak skandal. Banyak skandal satu hal. Kawan saya pilot ni. Saya tak mau cerita lah. Memang ada cerita-cerita tak baik kita dengar. Kawan saya pilot. Saya ada 2-3 orang kawan pilot. Tak payah cerita Ustaz, dosa. Ya, saya kata. Kalau dia kata skandal, memang banyak skandal. Bukan sekadar bidang ni. Bidang macam-macam bidang ada skandal sebenarnya. Bergantung atas iman. Dua pupu saya pilot. Saya pernah naik kapal terbang pergi Sabah, naik Asia. Saya dengar saya Kapten Razlan, saya kata pupu aku yang bawa. Dua pupu. Turunnya terbang, saya tunggu dia keluar dari kokpit. Terpanjat dia tiba. Saya ambil gambar lah perkenangan. Dia dah pencin tu kan. Jadi kita kata memahami perempuan ni, memahami kehormatan diri dia dekat mana yang dinilai. Dari segi aurat, dari segi pergaulan, dari segi perhiasan dia. Dia kena faham lah, kalau dia nak masuk syurga, dia kena faham. Kalau dia nak masuk syurga, dia kena faham. Nombor 4, ulama yang menterjemah hadis, dia kata, kenapa nombor ada 4 ni, solat, dia kata dalam hadis ni puasa pada bulannya maknanya bulan Ramadan lah. Jaga hormat diri, jaga kehormatan diri dia dan mentaati suami dia. Kenapa ulama kata hadis ni, mentaati suami ni, dia letak pada bahagian ujung? Kenapa ini yang paling susah nak buat? Sama juga bila seorang lelaki yang akhirnya mereka tahu lelaki ini adalah Jibril kan. Saya kata pada qadar. Apakah makna iman? Maka Rasulullah kata, kau beriman pada Allah, pada malaikat, pada kitab, pada rasul, pada hari akhirat dan beriman dengan qada dan qadar. Bila qada dan qadar ni keluar lagi sekali pada beriman. Beriman pada Allah, lepas tu turun pada malaikat, tak ada keluar lagi pada beriman. Pada kitab, pada rasul, pada hari akhirat dan akhir sekali keluar balik pada beriman. Beriman pada qada dan qadar. Ulama kata kenapa bila qada dan qadar dikeluar balik perkataan beriman pada qada dan qadar? Kenapa perkataan beriman keluar balik? Kenapa? Sebab yang paling selalu orang buat silap ialah pada qada dan qadar. Paling banyak orang tak terima ialah qada dan qadar. Walaupun dia beriman pada Allah, Rasul, Malaikat, kitab-kitab pada hari akhirat. Tapi paling ramai orang tak terima bila disebut qada dan qadar. Dia payah susah terima. Pertamanya bila ketentuan itu bersalahan dengan kehendak dia. Ramai tak terima. Sama macam ni. Kenapa tak suami dia letak pada ujung? Paling ramai orang masuk neraka, perempuan masuk neraka, bukan sebab dia ni dia tak bermayang. Bukan sebab tak puasa. Puasa sunat pun rajin. Isnin Khamis puasa.
Kita nampak kadang orang kuat puasa. Rupanya dia kuat puasa. Kalau kadang umur dah 60 saya nak jumpa bagus tu. Dia boleh puasa 3 bulan ni. Rejab Syaban Ramadan. Ada orang tua boleh buat lah 3 bulan. Sini kan. Tapi mentaati suami, ni paling payah. Lebih lagi bila suami dia tak nampak apa-apa keseimbangan bersuami dia. Saya dah cakap dulu dah, saya cakap banyak kali. Bagaimana ulama bagi panduan. Panduan apa? Kita taat dia bukan sebab diri dia. Kita taat dia sebab perintah Allah. Kita taat dia bukan sebab diri dia semayang tak semayang. Bukan soal tu. Dia tak semayang itu dosa besar dan dia akan jawab. Kita tak akan bertanggungjawab. Tapi kita taat dia sebab dia suami kita. Kena faham ni. Kita taat dia bukan sebab dia pangkat besar ke pangkat kecil dekat pejabat. Bukan. Tapi bila dia dapat title suami, kita kena taat, kena hormat dia. Kena ikut cakap dia. Nak keluar rumah kena minta izin. Ini nak kena faham sungguh-sungguh. Yang kita buat itu ialah taat. Yang kita terima arahan itu daripada Allah. Bukan daripada dia. Bukan taat sebab dia. Taat kita sebab Allah. Sebab apa kau taat? Suami kau ni subuh pun tak solat. Aku taat dia sebab Allah suruh. Bukan sebab diri dia. Aku reda pada apa yang berlaku bukan sebab aku suka. Memang hati aku tak suka. Tapi aku lawan. Kenapa? Allah suruh aku reda dengan apa yang ditentukan. Kalau tak reda, nampak muka Allah. Muka Allah, Allah kata apa? Siapa yang tak reda dengan apa yang aku tentukan, carilah Tuhan selain daripada aku. Itu tanda-tanda tak Allah tak suka sangat. Lepas tu dah kena reda. Dah kena percaya, ni qada Tuhan, ni qada Tuhan. Kita dah belajar dah qada dan qadar. Lepas tu yang paling payah ni apa? Taat suami. Pada perempuan yang dah kahwin ni lah. Taat macam mana? Selagi dia tak perintahkan kita buat dosa. Buat maksiat. Kalau dia perintah kita, ni keluar ni make up sikit lah. Ni ada makan malam ni. Pejabat ni ada buat makan malam. Make up sikit. Kita ni jadi tak make up. Kita nak make up. Saya cakap awak make up, awak jangan pergi. Saya suami awak. Tak. Bab ni saya betul-betul taat. Kalau tak make up, saya tak bawa pergi. Tak apa. Tak pergi tak apa. Awak berdosa tau. Siapa cakap? Awak derhaka tau. Siapa cakap? Sebab tu minta suami datang belajar sama-sama. Biar suami dengar kita belajar sama. Jadi kita dengan dia ada faham yang sama. Itu nama dia bersefahaman. Kalau dia tak belajar, kita belajar. Atau dia belajar, kita tak belajar. Lama kita tak sefahaman. Itu dia bergaduh tu. Sebab tu orang bergaduh ni, kalau ada pasangan yang lebih teruk, baru cerai berai. Kenapa? Dia kata tak ada apa, tak sefahaman. Memang tak sefahaman. Kadang buat agama pun tak sefahaman. Kau pakai baju ni lah, nampak apa, elegan, nampak apa lah perkataan. Nampak canggih, nampak apa, nampak anggun, nampak apa, nampak bergaya. Dan kita tengok baju ni memang penuh hiasan. Pakai semua aksesoris ni. Rantai tak apa benda lah, rantai-rantai mutiara yang bukan mutiara pakai. Ini syarat dengan perhiasan. Jadi dia kata tak nak, saya tak boleh pakai. Ni orang luar pergi keluar rumah ni, orang luar tengok. Kalau suami tengok mana boleh. Dia kata begitu. Pakailah dia kata. Nanti orang kata awak cantik. Ni malang ni apa tau. Malang dapat suami macam ni. Malang. Ini ujian bagi perempuan tu lah. Waktu ni Allah nak tengok dia. Adakah dia memilih Allah atau dia memilih suami dia. Lepas tu bujuk suami perlahan-lahan. Cakap dengan suami. Tak dah bang. Pakai lebih kurang dah lah. Sebab tu suami kena belajar sama-sama dengan isteri. Supaya dia faham. Tidak ada ketaatan pada benda dosa dan maksiat. Dia bawa isteri dia pergi jumpa seorang lelaki. Dia suruh isteri dia pakai cantik-cantik. Lepas tu dia kata pesan dengan isteri dia, nanti awak berbual dengan dia, awak bual baik-baik. Dia tengah dalam pertimbangan nak bagi saya projek tau.
Dia gunakan isteri dia ni untuk dapatkan projek. Dia bawa isteri dia pergi makan dengan orang ni. Lepas tu dia buat-buat dah pergi tandas ke ada hal ke dia tinggalkan isteri dia dengan suami, dengan budak lelaki ni. Orang lelaki 2 orang untuk berbual. Dia pesankan dengan isteri dia. Nanti cakap baik-baik lah, cakap lembut-lembut dengan dia. Tahu tak dia gunakan isteri ni sebagai apa sebenarnya? Boleh ke begitu? Pertaruhan Ustaz. Boleh, tak boleh. Taruhan lah. Dia kurang macam apa tau? Dia macam pelacur lah. Walaupun tak layan kat katil. Tahu tak? Dia gunakan dengan make up dia, dengan apa dia, supaya orang lelaki ni nampak tertarik dengan suami dia dan hati dia lembut, dia bagilah projek dekat suami dia. Ni pun ada cerita ada orang buat. Dayusnya suami macam ni. Murkanya Allah. Marahnya Rasulullah. Dalam satu perkataan dia cakap. Lelaki dayus tak masuk syurga. Dah, tu je. Tu je. Lelaki dayus tak masuk syurga. Stop. Full stop. Tak ada silap. Kalau kita tak faham benda ni kan, agak payah lah. Atau kita faham, kita tahu, tapi kita try cari jalan untuk membolehkan. Ambil lah pendapat-pendapat yang lemah-lemah ni kata boleh, make up. Bukankah Islam itu indah? Cakaplah apa pun. Bukankah Islam itu indah? Dia mencintai keindahan. Cakaplah apa pun. Buatlah, tanyalah. Bila minta pendapat dengan Ustazah yang make up ni, boleh ke Ustazah make up? Dia akan jawab boleh lah. Kenapa dia make up? Betul. Takkan dia kata boleh. Habis Ustazah make up? Apa make up? Boleh ke Ustazah pakai baju yang glamour ni? Boleh. Tengok niat kita lah. Dia kata gitu. Saya dah dengar jawapan semua ni. Kalau kita tanya dengan dia, kita ikut belajar dengan dia, memang rupa kita macam rupa dia. Memang kita rupa dia. Betul tak? Dan dia akan cakap lah mana berapa yang kata boleh, gini kata boleh, ni kata boleh, kita kata boleh. Tapi pada asalnya kita belajar tak boleh. Dan dia ancam neraka pada perempuan yang berhias. Sekarang pada kita belajar kan? Bagaimana cara nak menghilangkan dosa ni? Ubat pada dosa ni apa? Salah satunya apa? Mengetahui hukuman yang ditentukan. Perempuan yang digantung dan dia memakan dagingnya sendiri dalam neraka. Dia gantung, dia makan badan sendiri. Dia ambil badan tangan dia makan. Dia ambil ini dia makan, dia gigit, dia makan. Pelik sungguh perangai. Pelik kalau atas dunia tak ada orang buat. Dan kat bawah badan dia ni dibakar. Kenapa? Sebab dia berhias selain daripada suami dia. Dia berhias selain daripada suami dia. Jadi bila kita tahu jenis hukuman yang ditentukan, maka kita akan ketakutan untuk melakukannya. Suara saya tenggelam simbol ke? Okey Ustaz. Okey je. Kalau okey je, Kak Nuri punya rumah punya internet pun tak bagus. Kalau orang lain kata okey lah. Okey, Kak, tanya Kak Latifah. Ustaz, Tak ada. kalau nak tanya, kalau kita lah menonton ke rancangan-rancangan ustazah yang kita tengok penampilan dia pun tidak patuh syariah, adakah kita ni subahat? Maksudnya kita nak dengar apa yang dia cakap, mungkin dia cerita tentang yang tak ada kena-mengena dengan pemakaian ke apa, tapi adakah kita macam subahat sebab kita menonton dia tu? Itulah masalahnya. Dari segi subahat, tak subahat lah. Tak adalah sampai peringkat subahat. Tapi mungkin ilmu tu jadi tak berkat lah. Itu je lah. Ilmu tu tak berkat. Kadang-kadang kita dengar pun tak tersentuh kadang hati kita. Betul tak saya cakap? Secara jujur lah kita kata. Tersentuh tak hati kita dengar apa dia cakap? Kalau lah kita pun nilai, kita orang jahil pun nilai, dia punya pakaian ni tak patuh syariah.
Rasa-rasa kita tersentuh tak? Rasa-rasa kita boleh amal tak apa dia cakap? Ni cara jujur. Cuba jawab. Boleh tak? 50-50. Kurang lah. Bukan tak ada. Bukan tak ada. Kurang lah. Kurang. Lepas tu syariah ni dari segi TV ni memang bukan tak ada. Ada tapi tak lengkap. Tahu tak ustaz-ustaz yang masuk TV ni kadang-kadang siapa yang make up ni? Perempuan Ustaz. Perempuan nampak? Pondan? Kalau pondan tu, Ustaz, ada kalau- ustaz yang dye rambut hitam. Biar kan, pondan tak dari tahu. perempuan. pondan tu dia lelaki. Cuk, Tapi cuk, wajah cuk. dia tu macam Ustaz. perempuan. Ustaz Cuk, adakah kita memasuki zon merompak sekarang ni Ustaz? Tidak. Tidak. Sebab mereka menzahirkan kejahatan. Semua orang tahu cerita ni. Mereka menzahirkan kejahatan. TV make up orang perempuan. Saya dulu bawa budak nasyid tau. Buat ni. Bawa budak nasyid ni. Rakam dekat bawah tangga, dekat ujung bangunan yang pusat Islam. Saya terpanjat tengok yang make up ni kakak ni perempuan. Dia make up budak ni, make up. Okey, baru shoot. Betul ke nasyid itu? Itu mungkin perempuan jadian ke Ustaz? Tak tahu dia dekat jadian. Perempuan, tak tahu lah perempuan. Boleh ke dia ambil make up, dia pergi kat depan lelaki dia buat gini dengan tangan dia. Dengan Tak boleh, lelaki Ustaz. tu. Perempuan tak boleh. Saya tanya boleh ke? Boleh ke begitu? Mungkin orang tu tak memahami fardu ain Ustaz. Tak, kita tak. Kalau kita, lepas tu kita kena alah, benda ni bukan lipstick, betul tak? Kalau orang lelaki yang orang lelaki biasa lah saya kata takkan kalau orang lelaki buat tak boleh. Takkan, benda ni bukan benda susah, betul tak? Betul tak? Benda ni bukan benda Kalau susah. lelaki pun tak macam lelaki dah Ustaz. Ya, benda ni bukan benda susah saya kata. Takkan nak tahu budak yang pakai foundation. Bukan taruk tebal-tebal pun. Taruk macam biasa. Jangan nampak muka dia berminyak. Tu je. Betul tak? Saya biasa bawa budak nasyid dia tahu lah. Lepas tu kalau kita tengok kan. Kalau macam Rabbani lah. Kita nampak budak Rabbani kan. Kalau diorang buat nasyid ni lama tau. Mungkin dia nak shoot 2 lagu. Satu lagu untuk video klip satu lagu dia makan masa paling kurang 2 jam tau. Keluar TV 5 minit je. Saya tahulah saya dah bawa budak nasyid. Saya tengok diorang buat video kadang saya tolong siap pegang lampu yang yang macam duk sinar tu, cahaya matahari, reflect tu dekat diorang. Saya dah tolong tu, saya dah buat dah. Saya tak tahulah. Satu video klip ni makan masa at least 2 to 3 hours. Siap. Rakaman lama Ustaz. Rakaman video klip, tahu. Dia bukan pakai kaset. Dia bukan pakai CD. Dia pakai DAT tape, DAT. Dia pakai DAT. DAT ni satu tape yang bukan untuk orang dengar ramai-ramai lah. Satu recording tape. DAT yang boleh. DAT ni, dia pasang. Jadi budak-budak nasyid ni miming. Budak nasyid miming. At the time, pasang lagu ni. When hope was in, dia pasang lagu. Came the light, cleared all sin. Tu lagu saya cipta, saya ingat lah. Dia ikut mulut. Kalau dia pakai kaset, radio, pakai kaset, pakai CD, nanti bila keluar TV, suara dengan mulut dia tak sama. Dia cuma boleh sama pada 2 rangkap ni. 2 rangkap je, dia kena shoot tempat lain. Dia kena ambil angle lain. Lepas tu dia mix, baru kena. Jadi kerja makin banyak. Jadi kalau dia pakai DAT, dia nyanyi rangkap sampai habis, lagu sampai habis. Lepas tu dia pergi dekat mana, ceruk mana, bawah pokok ke mana-mana. Okey, nyanyi balik. Mula sampai habis. Lepas tu, nyanyi balik. Jadi antara tu kadang panas. Jadi bila makan masa yang lama, kadang budak-budak ni berpeluh. Bila saya tengok apa yang Rabbani buat, dia ambil kain yang agak lembab, dia pakai kat collar di dalam ni. Supaya muka mereka tak berpeluh. Saya tengok mereka buat gitulah. Jadi producer ni nasihatkanlah budak-budak nasyid yang amateur ni, yang amatur ni yang saya bawa ni suruh buat gitulah. Dia lepas tu bila ada projek-projek lain, macam kita buat dekat Tanjung Balau.
Kadang-kadang budak-budak ni, budak nasyid ni, duit pun tak ada. Saya cakap betul ni. Habis Jakim kata, Ustaz, ni video klip ni dekat Johor Tenggara nanti, dekat Tanjung Balau. Jadi macam biasa lah kata, budak-budak ni kena pakai baju yang sama atau baju yang fashion sama, warna lain. Budak-budak ni kata, dia panggil saya abang lah. Itu. Dia tak panggil saya Ustaz, dia panggil Ustaz, dia panggil abang. Bang, nak beli baju ni lah, tak duit ni. Saya terpaksa ambil baju saya. Saya dulu pergi kerja dekat Juraihan. Saya ambil baju saya yang fashion sama, saya pakaikan. Cuba tengok dalam video klip dekat Tanjung Balau tu, yang dekat tepi pantai tu. Itu baju saya tu. Apa nama video klip tu, Ustaz? Ada dalam grup saya bagi. Sorry. Tu kenangan-kenangan kita lah tu. Budak-budak ni, bila kat sana, dah sembilan tubuh semua, keluarlah duduk kat koridor dekat chalet tu. Adalah makcik yang kerja chalet tu kutip sampah. Sampah-sampahnya dekat koridor ni dalam bakul ni. Makcik-makcik tanya budak-budak ni, dari mana? Budak-budak ni kata daripada Kuala Lumpur. Dah sarap? Makcik tanya. Dah sarap? Makcik ni bunyi pun dia cakap Jawa. Dah sarap? Budak ni kata apa? Makcik, bilik kami tak ada sampah sarap. Saya kata gelak dia dengar. Bilik kami tak ada sampah sarap. So dia nampak makcik ni angkat sampah. Tahu dalam plastik hitam kan. Dah sarap, budak dia kata. Tak, bilik kami tak ada sampah sarap. Dia kata kau ni betul-betul lah macam orang kampung, orang bandar keluar kampung. Kalau orang Johor kata dah sarap tu apa? Dah sarapan ke belum? Dah sarapan ke belum? Apa dah bingung benar. Tunggu Ustaz, macam saya je. Budak KL je tu lah, Ustaz. Well, they are KL boys. California. Ini budak KL tak keluar Lumpur ni, tak kerti masuk kampung. Makcik tanya dah sarap. Bilik kami tak ada sampah sarap. Bukan sampah sarap. Dia cakap dah sarap, dia sarapan. Jangan dia nampak anjing disangkakan pelanduk dah lah, Ustaz. Sama macam saya dulu lah. Saya dulu masa ACM Polis kan. Dulu kan kita dapat allowance 150. Ingat tak? ACM Polis. Oh, itu dah kaya dah, Ustaz. Masa tu dah kaya lah, dapat allowance 150. Mak bapak bagilah duit tambahan. Makan sendiri, tak ada orang makan kat kantin. Saya ni kadang-kadang pukul 3 pun nak makan. Dulu badan kecil, makan pun tak banyak. Pukul 3 pun nak makan. Adalah kedai-kedai buka. Adalah makcik ni kata, dia kata, awak hang ni makan sayup sangat. Dia kata, awak hang makan sayup sangat. Sayup. Saya ni kata apa? Tak adalah makcik, saya makan sayup. Sama lebih kurang tu. Hanya sikit ni, Ustaz. Awak hang makan sayup sangat. Awak hang makan ni sikit sangat ke lewat sangat. Sayup ni lewat. Kenapa makan lewat sangat? Pukul 3 pun nak makan tengah hari. Saya dengar awak hang tak makan sayur. Saya dengar gitu. Dia kata tak ada makcik, saya makan sayur. Bukan sayur. Dia kata sayup. Hang tahu sayup ni apa? Tak tahu. Lewat. Oh, iya ke? Sayup jauh. Saya sampai sekarang saya ingatlah kebodohan saya yang tak faham bahasa dia orang. Oh, baru saya tahu hari ni, Ustaz. Orang polis kata sayup. Sayup ni lewat dah. Awak makan sayup sangat. Kita ni bodoh masa tu. Kita ni orang KL baru keluar. Kalau dengar orang Terengganu cakap ni, kita rasa macam kelakar. Sebenarnya kalau kita dah biasa sekarang dengar orang tu, kita dah biasa. Sama juga budak bilik saya. Nama dia Kamal Hassan. Nama dia Muhammad Kamal bin Hassan. Sekarang ni dia ni Kamal Hassan. Kamal Hassan. Kami panggil dia Kamal Hassan. Dia TA dekat Kuala Berang, dekat Kuala Berang. Lalulah ada WhatsApp dengan dia tanya khabar kan. Satu hari bapak dia datang. Bapak dia dekat asrama kami buat teres. G21, G22. Dia nombor G. Rumah Semidi, Ustaz. Rumah Semidi, rumah teres kan. Rumah teres. Bapak dia datang. Saya tanya pakcik. Pakcik nak pakcik nama siapa? Dia kata, pakcik nak tengok anak. Assalamualaikum, pakcik nak tengok anak. Nak pakcik nama apa? Nak pakcik nama Kamasang. Dia kata gitu. Saya punya nak tahan diri yang ketawa ni.
masuk bilik. Wah, mama, bapak mu datang. Dengar dia cakap Kamah Hasang ni, jadi macam kelakar tau. Sebenarnya benda ni biasa je, betul tak? Tapi bila kita dah terjun dalam pekerjaan, kita dah campur ramai orang kan. Kita dah tak heran lah. Tu saya kerja dulu, daripada Marang, kerja, turun ke Kuantan. Tengok every locator station. Station besar Selcom ni, pergi visit. Malam-malam dah sampai dekat Kuantan. Duduk kat Kuantan. Biasalah, biasa pukul 7, semua orang akan buat call untuk nyatakan lokasi masing-masing. Saya dengan kawan saya ni budak Kemaman. Nama dia Fauzan. Kami panggil dia Ayahmu. Dia ni tua sikit dari saya lah, dari Encik lah. Dia panggil dia orang Terengganu kan, orang panggil dia ayah kan, ayah cik lah. Kami panggil dia Ayahmu. Tak tahu kenapa kawan-kawan dia panggil dia Ayahmu. Telefon. Ni, pagi ni kita jumpa dekat Marang. Kat Marang. Kita Marang? Bukan kita sama ada di Marang ke? Yelah Marang. Jumpa kat masjid Marang. Saya kata Marang ke Maran? Yelah Marang. Kampung apa tempat yang terkenal dengan apa? Ayam kampung kan? Maran ni kan dia punya tag dia, hashtag dia apa? Ayam kampung. Saya kata bukan Marang, Maran. Yelah Marang. Dia betul lah benda. Marang dekat Terengganu. Yelah betul lah Maran. Tak faham. Tapi dia kata Marang. Sama juga. Oi, kalau tak dengar betul-betul, saya dah pergi Marang lah. Mesti atas bukit, Marang. Di atas bukit tu kan Marang, Maran. Ya, Marang. Saya pun malah berkelahi dengan dia. Okey, kan? Turun minum. Kita jumpa dekat Marang, kita minum. Lama, kita bincang lagi. Begitulah kurang. Tapi, benda ni bila dah jadi kebiasaan, dia dah okey. Sama macam kita taat suami ni. Kalau kita dah latih diri kita perlahan, kita dah pelik. Kenapa? Kita dah set rules dalam diri kita, inilah kunci untuk aku masuk syurga. Inilah undang-undang yang aku dah patuh untuk aku masuk syurga. Okey, saya tanya. Kalau suami kata, masak tengah hari ni, apa hukum dia? Wajib ke? Makruh ke? Haram ke? Sunat? Wajib pun lah. Kenapa wajib? Perintah. Perintah. Kenapa perintah tu dia wajib? Selagi tak dosa, tak maksiat. Kalau kata, masak sikit tengah hari ni. Tak payah bang. Ni ambil. Grab ada, Food Panda ada. Order lah. Dia membayar lah. Tak apalah. Okey lah, order lah. Okey. Tak problem. Tapi kalau suami tu order dengan rasa yang tak sedap pada hati dia, isi jadi dosa. Kenapa? Tidak meletakkan taat. Kalau dia kata, okey, setengah hari jangan masak. Saya beli. Jangan masak. Tak ada bang, saya nak masak juga. Itu nama apa? Ingkar perintah. Ingkar. Itu nama tidak mengingkari. Jangan ingkar. Kalau dia kata tak masak. Kalau dia kata masak. Dia dah ni, saya basuh pinggan. Biar saya basuh. Yang basuh pinggan. Saya basuh baju sendiri. Awak rehat. Ya, biar saya basuh. Biar basuh baju. Tak apa, basuh baju kan mesin ni kan. Oi, senang ke nak taat. Kau tak biasa. Ya. Nanti hati memberontak. Dan hati ni, dia akan berkata apa? Alah kau ni semua nak dengar cakap lelaki kau. Kau ni semua nak dengar cakap lelaki kau. Mana kebebasan kau sebagai manusia? Memang ada perkataan gini. What is this? Dia kata. Siapa dia? I need to follow him. Everything. Kata. Ada juga cakap dalam Facebook. Perempuan kena keluar daripada ketiak suami dia. Jangan duduk bawah ketiak suami dia, ikut suami dia cakap. Perempuan kena keluar daripada ketiak suami dia. Saya tengok dalam Facebook orang cakap.
Ui, dahsyat. Ha. Kita bukan zaman dulu. Nak tutup-tutup. Nak kurung-kurung muka kita. Nak kurung-kurung pakai badan kita. Bukan zaman dulu. Ini bukan zaman unta. Ini 2021 dia kata. Oh, ada orang cakap dalam Facebook. Perempuan, dia kata have a right to decide apa dia nak buat. Apa career dia. Apa cara hidup dia. Dan suami only need to support. Bukan untuk bagi approval. Oh, ada orang cakap dalam Facebook. Pernah dengar tak orang cakap dalam Facebook? Atau tak baca? Ada Ustaz. Satu yang perempuan Itu yang super social Ustaz. niaga, founder lah apa semua cakap macam tu lah. Isyad Itu yang cakap ni bukan orang Islam dah patutnya. Banyak yang cakap ni yang memperjuangkan hak wanita ni ialah orang Barat. Orang Islam, dia bukan memperjuangkan hak wanita. Dia memang letakkan wanita di tempat yang mulia. Tahu? Sebab tu dia tak bagi keluar-keluar satu arah. Nanti kehormatan dia terganggu. Dia tak bagi campur-campur gaul. Nanti kehormatan terganggu. Dia jaga perempuan ni sampai tinggi nilai dia. Sampai ada yang kata, hadis kata apa, syurga di bawah tapak kaki ibu. Sampai peringkat tu. Tinggi nilai dia ni. Nilai dia tinggi. Sampai Rasulullah kata kalau lelaki ni pandang isteri dia dengan pandangan rahmat kasih sayang, Allah akan rahmati dia. Allah akan rahmati suami ni. Sampai peringkat tu. Dia jaga perempuan ni dahsyat. Macam ditakang dengan minyak yang penuh. Sampai ada kaedah dia. Tapi ada golongan-golongan lah. Ada NGO yang berkatakan mereka memperjuangkan wanita. Kalau betul-betul memperjuangkan wanita, pergi marah orang-orang yang gunakan perempuan sebagai iklan barang dagangan. Ada nasyid kerana wang rupa yang cantik diiklankan bersama barangan. Dengar tak nasyid ni? Sebab nak berniaga, rupa yang cantik diiklankan bersama barangan. Tengok orang jual tudung. Tengok perempuan-perempuan di muka macam ni. Kan dia ambil cantik. Kerana kemewahan untuk kapitalis yang mencari apa nama? Yang tidak puas dengan cara halal, yang tidak berperi kemanusiaan, yang ingin untung dengan sebanyaknya tanpa memikirkan maruah orang. Tak fikir maruah orang. Ambil muka perempuan ni, tayang satu Malaysia, make-up kan betul-betul, letak tudung. Betul tak cakap? Betul tak nasyid yang ulama' ni ulama' yang tulis sini kata dia. Apa sudah terjadi, kan nasyid tu kan? Manusia di hari ini, nilai insan sudah hilang. Tiada lagi identiti sebagai manusia. Sudah musnah sekali kerana duit dijual apa sahaja. Korang pernah dengar tak nasyid ni? Pernah aku nyanyi? Tak benar Ustaz. Ustaz. Kerana awang rupa yang cantik diiklankan bersama barangan. Kerana kemewahan untuk kapitalis yang mencari kekayaan, yang tidak puas dengan cara halal. Dia buat tak kira. Cara halal tak halal. Tak kira. Ini akhir zaman ni betul. Kita pergi follow dia punya flow. Orang-orang berniaga letak perempuan-perempuan cantik, model-model, bayar tak berapa ribu saya tak tahu. Letak tudung.
Betul tak? Letak tudung. Dia kata dia jual tudung. Tahu tak dia jual muka perempuan ni? Tahu tak dosa? Tahu tak dosa? Dia suruh perempuan yang pakai jubah, jenama dia jalan. Perempuan ni selalu perempuan cantik atau perempuan terkenal. Selalu perempuan terkenal dia ambil yang cantik lah. Kalau tak cantik dia tak ambil. Kenapa dia ambil yang cantik? Dia jual maruah perempuan ni tau. Tanpa memikirkan maruah orang. Nasib ni kata apa? Siapakah yang dapat membetulkan mereka? Siapakah yang dapat membimbing mereka? Nasib ni tak. Ini nasib tahun 70-an, 80-an tau. Mana ada orang keluar lagi dari radio? Sebab orang buat pun ni. Nasyid tak masuk carta kan Ustaz? Tak betul jatah. Yes. Ulama dah kata dulu. Kerana wang, rupanya cantik, diiklankan bersama barangan. Kerana kemewahan untuk kapitalis yang mencari kemewahan. Jaga-jaga kan? Ulama dah cakap dulu. Allah. Kenapa ni? Tak jaga kehormatan. Perempuan ni dengar. Dia kata saya buat apa, suami saya izin, nampak? Dia pun tak faham agama. Mana ada suami izin pada benda-benda dosa, suami izin tak izin, tetap tak boleh buat. Mana boleh suami ni overrule undang-undang Allah. Mana suami kata, saya jika izin, kau buat. Faham? Boleh tak saya jadi model bang? Saya nak jadi model tudung, saya nak jadi model jubah. Walaupun pada jubah tudung, dia memperagakan diri dia. Itu dia kata model ni memperagakan. Raga ni apa? Kita dah belajar dah. Raga ni apa? Saya kata semayang kena surah jiwa raga. Betul tak? Raga ni apa? Memperagakan. Betul tak perkataannya dia kata? Memperagakan. Mempersembahkan ke Ustaz? Tak, raga ni apa? Raga ni apa? Raga je lah, body. Badan, jasad, muka, hidung mancung, pipi flawless, mata cantik, bibir menarik. Itulah raga, itulah raga-raga ni, badan ni. Bukan dibuatkan jiwa dia. Jadi memperagakan pakaian. Raga itulah badan dia sebenarnya. Sebab tu dia katakan memperagakan. Betul tak? Dia cantik. Jadi duta produk. Dia cantik. Jadi apa saja barangan diiklankan bersama yang cantik, perempuan cantik. Patutnya kalaulah NGO ni dia nak memperjuangkan hak wanita, dia kena bangkang benda ni. Dia kena taruh kat parlimen. Kami tak setuju menggunakan perempuan cantik untuk diiklan bersama barangan. Macam itulah dia berperjuangan hak wanita. Dia pun tak belajar. Itu yang sedih. Jangan tak belajar. Betul tak? Perjuangkan hak wanita. Nampak tak wanita kena manipulate. Even orang Islam. Even orang Melayu kita. Dia kena manipulate. Manipulasi tau. Untuk melakukan barang-barangan. Sampai dia tergadai kehormatan dia. Betul Tengok iklan tudung dekat highway, dekat apa. Macam sama kan? Tengok perempuan dia. Semua dia cari yang macam-macam. Yang licin-licin. Kenapa tak cari orang-orang biasa lah, yang muka biasa ke? Tak ada. Sama juga iklan-iklan ni, cik mata, nampak? Dia cari perempuan cantik pakai cik mata. Kita nampak, wah cantik cik mata. Bukan cik mata cantik. Kita nampak sebenarnya yang cantik cik mata ni perempuan ni. Yang cantik cik mata ni lelaki ni yang nampak gagah dengan pakaian dia yang menarik. Iklan cik mata je. Mana ada iklan dia letak tudung je. Muka perempuan cantik tak ada. Tak ada. Kerana wang, rupanya cantik, diiklankan bersama barangan. Saya nasyid tu kata apa? Moga Allah
datangkan seorang pembela. Tak ada orang bela sekarang ni. Tak ada orang bela perempuan yang kena manipulate. Dan dia pun tak faham dan dia pun rela kena manipulate kerana sedikit wang. Diorang ni mesti kena bayar pula. Mana free. Mungkin sekali shoot tu dapat 2,000, 200 ke, tak tahulah. Tahu tak, dia dah menggadai kehormatan diri dia tau. Dia dah menggadai kehormatan diri dia. Kadang yang sedihnya bukan pakai tudung pun, tapi buat muka cantik, dia pakai tudungkan diri dia untuk dia ambil gambar. Kadang kat luar dia tak pakai tudung kadang. Ni lagi sedih lah. Sebab tu jaga-jaga perempuan ni, jaga-jaga tau. Kadang-kadang dia kurniakan Allah kecantikan, lagi susah untuk dia taat pada Tuhan. Lebih lagi dipamerkan kecantikan dia. Orang nampak dia cantik, orang nampak dia ni, orang apa dia, dah tak jadi model tudung. Model tudung lah, bukan model apa, tudung. Tudung. Nanti kita datang, kita make up kan, nanti saya tanya suami saya. Dia kata, okey juga rezeki. Buat. Paparlah muka dia di majalah-majalah, paparlah muka dia yang cantik ni di mana-mana, billboard, mana. Orang pun tengok. Wah, cantik dia ni. Orang cari jalan. Mana yang gila-gila yang nak sangat ni cari jalan. Padahal dia bila dia suami orang, dia isteri orang, dia jalan. Akhirnya itulah yang tak baik jadi. Rumah tangga kacau bilau, rumah tangga roboh, betul tak? Perempuan ni pula, yang datang kacau dia ni, orang kaya-kaya ke, orang ada benda ke, suami dia pula macam orang handsome pula. Suami dia pula macam tak berapa handsome dah tua. Dia masih lagi gagah, dia masih lagi comel, dia masih lagi rotek, betul. Akhirnya dia menilai. Suami aku ni, mula, syaitan mula main peranan. Akhirnya, rubuhlah rumah tangga. Punca dia apa? Expose rupa isteri pada orang lain. Maknanya apa? Tak jaga kehormatan isteri. Okey, dah. Kok. Wah, are you there? Wah. Ya Ustaz. Wah, nanti ingat saya nak masuk slide lain. InsyaAllah. Alamak, apa ni? Ya. Okey. Nanti baru ingat saya nak masuk slide ni. Ni. Aku melihat ke dalam syurga. Saya nak baca ni besok. InsyaAllah Ustaz. Kebanyakan penghuni syurga adalah fuqara. Fuqara wal masakin. Fuqara ni orang fakir miskin. Dan aku lihat dalam neraka. Rasulullah kata, aku lihat. Bukan aku bayang. Bukan aku diberitahu. Aku lihat dengan diri aku, dengan mata aku ke dalam neraka. Maka aku dapat tengok ramai penghuni dia adalah orang perempuan. Ingat hadis ni hari-hari. Pegang hadis ni hari-hari. Kenapa ramai perempuan? Ini ulama-ulama tulis dalam kitab mereka. Ingat hadis ni, perempuan ingat hadis ni hari. Oh, kami ni yang ramai dalam neraka. Oh, kami ni yang ramai dalam neraka. Oh, kami ni ramai dalam neraka. Jadi kena ambil extra cautious. Conscious sikit. Bukan conscious lagi, extra conscious. Kena ambil lebih perhatian. Aku ni perempuan. Alamak, aku ambil dalam neraka. Habis macam mana aku nak pakai makeup lagi ke ni? Aku nak pakai baju ketat lagi ke ni? Aku nak pakai wangian lagi ke ni? Aku nak berhias muka aku secantik mungkin pada orang lain. Nak ke ni? Nabi kata, perempuan ambil neraka. Macam mana? Pergi. Nak hias? Pergi lah hias. Pergi. Kalau dia nak keluar, lagi meeting. Makeup. Pergi singgah beli air makeup. Tutup luar. Pergi. Ya. Wah, jauh Ustaz ni. Lagi suruh aku buat dia kata. Aku dah pening ni. Pergi. Kalau dah baca hadis ni pun nak pergi. Buat lah. Apa lah tak? Tak ada ketua jabatan kata, awak ni makeup ni dahsyat, awak jangan masuk meeting. Tak ada. Tak ada undang-undang. Sendiri fikir dia tanggung. Diana tanya, Diana, saya nak tutup ni. Ustaz, semalam Ustaz cakap pasal menjaga kehormatan. So kalau kita nak bersenam macam tu, kita nak siapkan badan untuk mudahkan kita ibadat. Jadi kita tengoklah Zumba ke apa dalam YouTube kan. So macam mana aurat yang kita tengok dekat YouTube tu.
Itu satu. Yang kedua berkenaan dengan taat suami ni, kalau yang saya pernah baca dan pernah dengar, tanggungjawab untuk kerja-kerja rumah ni macam masak, ngemas semua tanggungjawab suami. Tapi kalau suami Memang nak tanggungjawab suami. kalau suami nak isteri buat, dia kena bayar upah. Memang dia kena bayar upah. Jadi kalau dia tak mampu nak bayar upah, adakah kita sebagai isteri ni boleh kata kita tak nak buat? Contohnya dia suruh kita basuh baju, kita macam tak nak buat ke, dari segi upah yang dia tak mampu nak bayar tu. Itu je Ustaz. Dia pada Syafi'i, bila disuruh, dia kena buat. Pada taat. Kerja kat Syafi'i. Ada mazhab kata, tak buat tak apa. Sebab bukan kerja kita. Tapi pada mazhab Syafi'i, atas nama taat, dia kena buat. Dan dia berhak meminta imbuhan. Tapi dia kena ingat, dia minta imbuhan, maknanya dia tak dapat pahala. Itu yang takut. Itu yang takut. Masak bukan kerja isteri, kerja suami sebenarnya. Tapi kalau dia buat atas taat, dia dapat pahala. Burung-burung di langit mendoakan dia. Nanti kita baca nanti ada bab nanti. Dia boleh berhak kata, okey, abang bayar saya 1,000 sebulan. Saya masak, saya buat apa semua. Boleh? Boleh? Bukan kerja dia. Tanggungjawab yang utama, dia melayani suami. Dan dia mesti taat. Kadang-kadang bab itu pun tak taat. Bab keluar rumah berhias pun tak taat. Semua tak taat. Kat mana pahala dia? Betul tak? Kalau dia kata, dia bukan kerja dia. Tak apa. Tapi kerja dia kena buat. Apa? Kalau suami kata, kau jangan keluar rumah, kau jangan keluar rumah. Okey. Fine. Tu yang kita kata tu. Kalau kita kata memang betul. Kalau ada mazhab kata bukan kerja perempuan, kerja lelaki. Pasal kain bukan kerja perempuan, ni bukan kerja lelaki. Tapi kalau disuruh, dia kena taat, dia kena buat. Dia buat bukan tanggungjawab dia, tapi atas suruhan. Lepas tu mamak kita dulu buat kerja rumah. Betul tak? Tapi bukan tanggungjawab dia sebenarnya. Tapi pastilah Allah Ta'ala memberi dia ganjaran pahala. Dah lah tahajud kurang, dah lah puasa sunat tak ada, dah lah baca Quran pun sikit-sikit. Kalau kita mampu buat dan kita ada tenaga buat, dan kalau kita boleh rasa bagaimana Rasulullah kata, seorang isteri yang menyediakan roti tau, orang Arab bukan roti, pada suami dia, Allah Ta'ala akan menyediakan dia tembok daripada api neraka. Maksudnya Allah sediakan tembok untuk menghalang dia daripada api neraka. Faham tak? Kalau nak tembok tu, sediakanlah makanan. Kalau suami tak bagi nafkah, pergi report pejabat agama. Apa sangat? Kan ada pejabat agama. Pejabat agama yang boleh memisahkan perkahwinan, dia boleh bagi nasihat suami. Pergi. Jangan duduk rumah dan diam, jangan menderita. Pergi report. Biar pejabat agama panggil dia, nasihat dia. Kata suami saya semua saya tanggung anak-anak. Kita reda, kita dapat pahala. Kalau kita reda. Dan apa yang kita keluar untuk anak-anak ni, kita sedekah. Sebab apa? Bukan tanggungjawab kita. Kalau kita tengok YouTube, kita tengok senaman. Dan YouTube ni pakaian ni memang ditutup aurat. Betul. Berdosa lah. Berdosa lah. Tak benda ni, mati kita tidak tengok benda dosa. Jadi kalau kita lihat pun tak berkat. Habis macam mana tu Ustaz? Tak kira lah macam mana. Kau pandai lah macam mana. Baca buku ke apa benda ke. Alah kalau tak tengok boleh tahu lah senaman ni. Betul tak? Dulu kan kita dah tengok dulu masa kita jahil kan. Kita dah tengok kan. Jangan buka YouTube. Tengok ada lelaki pakai sarung pendek dia tengok. Buat, ikut. Boleh lah. Lelaki Ustaz, perempuan. Ya perempuan pun sama juga. Perempuan pun pakai tight. Betul tak? Boleh kita tengok tight dia. Boleh kita tengok tight. Dia punya tight. Kan aurat perempuan pun ada aurat tu lah. Tak boleh kan? Sama juga. Tak payah nak banyak-banyak semayang tahajud. Banyak semayang sunat. Banyak semayang qadha. Itu dah senaman yang paling baik ke sebenarnya. Itu senaman yang paling baik lah. Okey, saya kena berhenti ni. Sebab pukul 10 saya ada kelas. Ada soalan Ustaz, ada orang hantar soalan Ustaz. Mana? Tak ada lah. Ada. Ustaz baca. Dekat mana? 2, 3. Kalau suami tak bagi nafkah. Rasanya orang cakap lah. Suami tak bagi nafkah, pergi report.
Macam mana apa? Macam mana kita nak ketaat dengan dia ke tidak? Kita masih ketaat dengan dia. Lagi dia nama dia suami kita. Ha. Kalau model pakai nikab, lagi tak nampak muka, okey lah. Ha. Tapi dia kalau dia menunjukkan kekurusan dia, kelangsingan dia pun tak boleh juga walaupun muka tutup. Lalu makeup mata Mana ada model Ustaz. nikab yang gemuk-gemuk dia ambil. Sebenarnya boleh tak payah model-model lah. Tak model. Apa nak model juga? Nikab ni kalau pada hukum kitab yang kita belajar ni dah wajib kan. Dia kata wajib tutup seluruh muka kan, seluruh badan kan. Apa nak pakai model pula? Pergi beli je lah, pakai je lah. Oh nak tunggu nampak model buat pula benda kita buat. Tak. Hukum ialah hukum. Ha. Itu kita kena faham. Tengok sini. Saya kena berhenti. Siapa nak dengar saya berceramah pasal hijrah, nanti buka Zoom pukul 10 dalam WhatsApp group ada dia punya link. Pakai aplikasi Zoom, bukan Google Meet. Ya Ustaz. Install Zoom dulu. InsyaAllah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Okey, insyaAllah jumpa pukul 10 sampai hari ke lapangan pukul 3 lagi malam. Wabillahi wallahu a'lam. Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Alhamdulillah. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Alhamdulillah. 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 Alhamdulillah.